Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha pensyarah subjek Encik Hamidi bin Saleh, saya Ahmad Aswad Syahmi bin Ahmad Syamsuddin bersama rakan sekumpulan saya iaitu Wan Nur Arifah binti Wan Muhammad Tazwid akan membentangkan serta membahaskan dua tajuk daripada sejarah tahun 5 iaitu tajuk yang ke-8 yang di-Pertuan Agong dan tajuk yang ke-9 identiti negara kita. Ada dua agenda pembentangan kumpulan kami. Yang pertama berkenaan topik 8 iaitu yang di-Pertuan Agong. Dalam topik ini kita dapat memupuk sikap menghormati dan mempertahankan serta menghargai terhadap institusi yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan. Dan agenda kumpulan yang kedua iaitu identiti negara kita yang merupakan tajuk yang ke-9 dalam buku teks sejarah tahun 5. Dalam tajuk ini kita dapat menerapkan elemen kewarganegaraan untuk memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan murid. Kita mulakan pembentangan kita dengan tajuk yang ke-8 terlebih dahulu iaitu yang di-Pertuan Agong atau singkatannya ialah YDPA. Pembentangan dan perbahasan ini akan berpandukan sepenuhnya kepada dokumen standard kurikulum dan pentadsiran SKP sejarah tahun 5 dan buku teks sejarah tahun 5. Grafik sebelah kiri tersebut merupakan carta aliran yang merupakan ringkasan untuk tajuk 8 mengenai yang di-Pertuan Agong. Untuk grafik di sebelah kanan pula, ini merupakan perkara-perkara yang digariskan dalam DSKP iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi untuk tajuk 8. Merujuk kepada DSKP tahun 5 yang telah dibentangkan sebentar tadi, terdapat 4 isi utama ataupun elemen utama mengenai tajuk 8 iaitu yang pertama berkenaan dengan institusi YDPA iaitu YDPA sebagai Ketua Negara Malaysia. Yang kedua berkenaan dengan peranan agung iaitu menjelaskan berkenaan bidang kuasa baginda dalam konsep raja berperlembagaan. Yang ketiga mengenai pelantikan baginda iaitu memberi tumpuan kepada cara-cara pelantikan YDPA. Dan yang terakhir, elemen yang terakhir dalam tajuk ini ialah berkenaan dengan alatan kebesaran dengan menumpukan ataupun kita mengenal pasti apa alat-alat kebesaran baginda. Jadi, bagaimana baginda dilantik? Bagaimana Raja-Raja Melayu dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong? Berikut merupakan kaedah pemilihan yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, kita perlu melihat bahawa yang di-Pertuan Agong ini dipilih secara bergila-gila dan memegang jawatan tersebut selama satu penggal bersamaan dengan 5 tahun. Keduanya, pelantikan tersebut dibuat melalui undian sulit oleh 9 Raja-Raja Melayu. Ketiga, majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan pelantikan tersebut dan akhirnya yang di-Pertuan Agong yang dipilih akan melafaz dan menandatangani sumpah jawatan sebagai yang di-Pertuan Agong dalam satu istiadat pertabalan. Setelah kita tahu bahawa yang di-Pertuan Agong ini merupakan ketua negara kita, jadi eloklah kita panjangkan perbahasan kita kepada bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Pertama, baginda merupakan ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja.
raja. Jika negeri tersebut mempunyai raja ataupun sultan, sultan atau raja tersebut merupakan ketua agama Islam bagi negeri tersebut. Yang kedua, baginda berkuasa berlantik Perdana Menteri, anggota-anggota kabinet dan yang di-Pertua Negeri. Misalnya, baginda telah melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8 pada tahun 2020. Yang ketiga, baginda boleh dan berkuasa untuk memanggil, membuka, menangguhkan dan membubarkan parlimen. Yang keempat, baginda merupakan pemerintah ataupun ketua tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Yang kelima, baginda mentauliahkan ataupun berhak memberi tauliah kepada duta-duta negara dan menerima kunjungan duta-duta dari luar negara. Yang terakhir, baginda berhak untuk mengurniakan darjah kebesaran negara. Sebagai contoh, baru-baru ini Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah telah dikurniakan darjah kebesaran negara yang membawa gelaran dan pangkat Tan Sri kepada beliau oleh Yang di-Pertuan Agong atas jasa dan pengorbanan beliau dalam mengendalikan krisis COVID-19. Di SKP Sejarah tahun 5, standard pembelajaran 8.1.4 menggadiskan untuk seorang guru menyatakan alat-alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong. Jadi yang pertama ialah tengkolok diraja. Kita boleh lihat tengkolok dalam grafik yang disediakan. Tengkolok ini berwarna hitam bersulamkan benang emas. Yang kedua, muskat, iaitu pakaian rasmi Yang di-Pertuan Agong yang dipakai dalam majlis rasmi. Yang ketiga, keris pendek diraja. Hulu keris tersebut bersarung gading dan bertatahkan emas. Yang keempat, keris panjang diraja yang merupakan alat kebesaran utama dalam istiadat pertabalan. Yang kelima, pending diraja yang merupakan hiasan pada tali pinggang atau bengkung. Kita boleh lihat pada grafik di atas yang berupa seperti tali pinggang yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan yang seterusnya ialah cogan agama. Cogan agama ini melambangkan kebesaran kerajaan Malaysia. Alat kebesaran diraja yang seterusnya ialah cogan alam. Cogan alam ini diperbuat daripada perak berupa suatu bulatan di atas hulu tongkat. Kita dapat lihat dalam grafik di atas. Dan di sekeliling cogan alam ini terdapat lambang 11 negeri-negeri di Malaysia dan ada 4 ekor harimau di bawahnya. Dan pada batang cogan alam tersebut terdapat 6 tangkai padi. Seterusnya, alat yang dinamakan sebagai cokma. Cokma ini berupa 2 tongkat pendek berhulukan kubah dan merupakan alat perang zaman dahulu. Seterusnya, pedang, keris panjang dan sundang diraja. Ketiga-tiga jenis ini ataupun alat ini merupakan 3 jenis senjata Melayu lama. Di samping itu, tombak berambu juga merupakan salah satu alat kebesaran diraja. Terdapat 20 batang tombak yang diperbuat daripada tombak pusaka 11 negeri di Malaysia.
Seterusnya, alat kebesaran diraja yang berupa payung yang dinamakan sebagai payung ubur-ubur kuning. Ubur-ubur kuning membawa maksud warna kuning itu adalah warna yang dikhaskan kepada raja-raja sebagai lambang kebesaran raja-raja Melayu. Kalau kita lihat dalam imej ataupun gambar yang disediakan, terdapat anak bulan dan bintang di puncak payung tersebut. Sebelum ini, kita melihat banyak alat-alat kebesaran yang dipakai majoritinya oleh Yang di-Pertuan Agong. Pada kali ini, kita ingin melihat ataupun membahaskan tentang alat kebesaran diraja yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong pula. Pertama, gandik raja yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong dalam istiadat kebesaran diraja dan sewaktu perjalanan. Yang kedua ialah kalung diraja. Kalung ini diperbuat daripada emas putih bertatahkan permata belian. Itu sahaja 13 alat-alat kebesaran diraja yang dipakai dan digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Kita dapat lihat pemakaian tersebut dalam gambar tersebut, dan gambar tersebut merupakan Agong kita untuk penggal kali ini, iaitu Al-Sultan Abdullah di Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan juga Raja Permaisuri Agong iaitu Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Sultan Iskandar Al-Hash. Dan itu sahaja untuk tajuk kita yang ke-8, iaitu berkenaan Yang di-Pertuan Agong. Raja kita selamat bertahta, daulat tuanku. Jadi saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Wan Nur Arifah. Berdasarkan rumusan JSKP yang saya rujuk untuk sejarah tahun 5, tajuk 4 iaitu tajuk identiti negara kita. Okey, dekat tajuk 4 ni, murid akan belajar tentang simbol yang menjadi identiti negara kita. Contohnya macam Jata Negara, bendera jalur gemilang, lagu kebangsaan, bahasa kebangsaan dan bunga kebangsaan iaitu bunga raya. Okey, untuk tajuk 4, murid dibimbing untuk memahami dan menghayati simbol yang menjadi identiti negara kita melalui aplikasi asas KPS iaitu Kemahiran Pemikiran Sejarah. Hal ini untuk mengukuhkan jati diri dan membangkitkan semangat cinta akan negara dalam diri murid. Jadi untuk tajuk 4 ni, tajuk 4 fokus kepada lambang-lambang negara iaitu Jata Negara, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, bahasa kebangsaan dan bunga kebangsaan. Jadi empati yang dielemenkan dalam tajuk identiti negara kita ni, contohnya berbangga dengan identiti negara, kemudian dapat mengukuhkan identiti diri, dapat mengukuhkan jati diri dan dapat mengukuhkan semangat cinta akan negara. Berdasarkan rumusan JSKP yang saya rujuk untuk sejarah tahun 5, tajuk 4 iaitu tajuk identiti negara kita. Okey, dekat tajuk 4 ni, murid akan belajar tentang simbol yang menjadi identiti negara kita. Contohnya macam Jata Negara, bendera jalur gemilang, lagu kebangsaan, bahasa kebangsaan dan bunga kebangsaan iaitu bunga raya. Okey, untuk tajuk 4, murid dibimbing untuk memahami dan menghayati simbol yang menjadi identiti negara kita melalui aplikasi asas KPS iaitu Kemahiran Pemikiran Sejarah. Hal ini untuk mengukuhkan jati diri dan membangkitkan semangat cinta akan negara dalam diri murid. Jadi untuk tajuk 4 ni, tajuk 4 fokus kepada lambang-lambang negara iaitu Jata Negara, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, bahasa kebangsaan dan bunga kebangsaan. Jadi empati yang dielemenkan dalam tajuk identiti negara kita ni, contohnya berbangga dengan identiti negara, kemudian dapat mengukuhkan identiti diri, dapat mengukuhkan jati diri dan dapat mengukuhkan semangat cinta akan negara.
pembahasan topik jata negara yang akan dipelajari dalam tajuk identiti negara kita ialah murid akan mempelajari bahawa setiap objek dalam jata negara melambangkan identiti negara. Contohnya, 2 ekor harimau yang berada di kiri dan kanan jata negara melambangkan keberanian. Manakala 5 bilah keris mewakili negara Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Jadi setiap lambang dalam jata negara mewakili identiti negara. Kemudian murid akan belajar bahawa jata negara merupakan lambang rasmi negara. Hal ini dapat didapati dalam urusan dokumen negara seperti kad pengenalan, pasport, surat-surat, sijil, istana negara dan tugu negara. Kemudian dalam jata negara juga, murid akan mempelajari bahawa jata negara ni membawa kepada simbol perpaduan dan kedaulatan negara. Topik bendera berkibar akan dipelajari oleh murid setelah topik jata negara. Jadinya untuk tajuk identiti negara kita ni, bendera berkibar juga sebahagian daripada lambang negara. Okey, untuk topik bendera berkibar secara rumusannya, murid akan belajar tentang sejarah penciptaan jalur gemilang. Untuk sejarah penciptaan ni, murid akan memahami proses sejarah penciptaan jalur gemilang itu daripada awal sehingga terbentuknya jalur gemilang yang digunakan sehingga ke hari ini. Kemudian, murid akan mengenali makna di sebalik jalur gemilang. Sama seperti jata negara, apa yang ada pada jalur gemilang mempunyai maksudnya tersendiri. Contohnya, bintang pecah 14, bulan, warna biru, warna merah dan 14 jalur. Semua yang ada pada jalur gemilang mewakili identiti negara. Contohnya, 14 jalur merujuk kepada gabungan 13 negeri dan sebuah wilayah persekutuan. Warna kuning pula melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Warna putih melambangkan keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat, manakala warna merah melambangkan keberanian, kesanggupan, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Setelah itu, dalam topik bendera berkibar ni, murid akan mengenali negeri-negeri yang bernaung di bawah Malaysia. Contohnya ada negeri Perak, ada negeri Pahang, ada negeri Terengganu, negeri Johor. Jadinya, murid dapat mengaitkan negeri-negeri yang bernaung di bawah Malaysia ni dengan simbol yang ada pada jalur gemilang, iaitu 14 jalur. Kemudian, pada topik bendera berkibar juga, murid akan belajar etika dalam mengendalikan jalur gemilang. Okey, untuk proses pengendalian jalur gemilang mempunyai etikanya tersendiri sebagai penghormatan kita terhadap bendera kebangsaan kita. Okey, seterusnya, akhir sekali untuk rumusan bendera berkibar ni, murid dapat mengaitkan bahawa bendera jalur gemilang melambangkan simbol perpaduan antara rakyat. Untuk tajuk identiti negara kita dah belajar tentang jata negara dan juga bendera berkibar. Jadi, lagu Negara Aku juga sebahagian daripada simbol negara yang melambangkan identiti negara kita. Macam yang kita tahu, Negara Aku ni, lagu Negara Aku merupakan lagu kebangsaan negara kita. Jadinya, berdasarkan rujukan yang saya lakukan terhadap DSKP tahun 5, saya dapati topik ini murid akan mempelajari sejarah penciptaan lagu Negara Aku. Jadi, nak cakap aspek sejarah penciptaan ini penting kerana melalui topik sejarah penciptaan ini, murid akan dapat mengetahui siapa orang yang mencipta, bagaimana proses penciptaan dan apa keunikan yang diintegrasikan dalam lagu Negara Aku. Okey, seterusnya murid dapat merungkai seni kata di sebalik lagu Negara Aku. Untuk aspek merungkai seni kata sudah termasuk dalam aspek seni bahasa di mana murid boleh merungkai, murid boleh mengeluarkan, murid boleh menyatakan seni kata di sebalik lagu Negara Aku. Okay, kemudian murid dapat mempelajari tentang etika ketika menyanyikan lagu kebangsaan. Etika merupakan satu komponen yang penting untuk kita lebih-lebih lagi dalam
untuk menunjukkan penghormatan kita terhadap lambang-lambang negara, terutamanya lagu kebangsaan. Seperti mana yang kita tahu, etika ketika menyanyikan lagu kebangsaan ialah berdiri tegak, kedua-dua belah tangan pula diletakkan ke sisi dan diluruskan ke bawah. Jadinya bila untuk topik negara aku ni, murid dapat mempelajari etika dengan lebih jelas dan betul, kemudian dapat diaplikasikan dalam situasi sebenar. Kemudian murid dapat mengaitkan lagu negara aku ni dapat dikaitkan sebagai pembentuk jati diri dan identiti. Topik bahasa kebangsaan merupakan topik yang akan dipelajari oleh murid dalam tajuk identiti negara kita. Maknanya bahasa kebangsaan juga merupakan salah satu lambang yang menonjolkan identiti negara kita. Jadinya berdasarkan JSKP yang telah dirujuk, saya dapati bahawa untuk topik bahasa kebangsaan, murid akan mempelajari dan mengetahui sejarah perkembangan bahasa kebangsaan. Maknanya melalui tajuk sejarah perkembangan ini, murid akan dapat tahu dari mana asal-usul bahasa kita. Murid akan mempelajari siapa tokoh yang memperjuangkan bahasa kita. Okay. Kemudian, murid akan memahami peranan bahasa kebangsaan, iaitu digunakan dalam sebagai bahasa pentadbiran, sebagai bahasa ekonomi, sebagai bahasa perhubungan, sebagai bahasa pendidikan, sebagai bahasa undang-undang, dan sebagai bahasa ilmu. Jadinya untuk aspek peranan bahasa ni, murid akan dapat belajar bahawa peranan bahasa Melayu ni digunakan dalam banyak aspek untuk membangunkan negara. Kemudian murid akan merasa bangga dengan bahasa kebangsaan kerana jika murid telusuri, jika murid berhalusi topik bahasa kebangsaan, murid akan dapati bahawa bahasa kita, iaitu bahasa Melayu, merupakan satu bahasa yang sangat indah, merupakan satu bahasa yang sangat cantik, yang sangat santun, dan hal ini akan meluahkan rasa bangga murid terhadap bahasa kebangsaan kerana bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Kemudian, murid dapat belajar dan mengenali tokoh yang memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu. Seterusnya, murid dapat belajar dasar negara yang memartabatkan bahasa kebangsaan. Contohnya, apa usaha kerajaan untuk memartabatkan bahasa kita, untuk memperkasakan jati diri kita. Okay, contohnya peranan negara dari segi peranan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP. Topik bunga kebangsaan ini merupakan topik akhir yang akan dipelajari oleh murid tahun 5 dalam tajuk identiti negara kita. Jadi kat sini kita dapat simpulkan yang bunga kebangsaan ini merupakan salah satu daripada simbol yang melambangkan identiti negara kita. Okey, kita terus kepada rumusan. Berdasarkan JSKP tahun 5 yang telah saya rujuk, saya dapati bahawa untuk topik bunga kebangsaan ini, murid akan mempelajari tentang latar belakang pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Maknanya kat sini murid akan belajar kenapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Murid akan dapat tahu kronologi atau proses pemilihan bunga raya ini sebagai bunga kebangsaan. Selain itu, murid juga akan belajar proses penamaan bunga raya ini. Okay. Kemudian, untuk topik bunga kebangsaan ni, murid akan didedahkan kepada perincian bunga raya ni membawa kepada makna tertentu. Contohnya, kita dapat tahu yang kenapa bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Salah satunya sebab 5 kelopak bunga raya melambangkan 5 prinsip rukun negara. Kemudian, warna merah pada bunga raya melambangkan keberanian, kegagahan, keharmonian, perpaduan. Jadinya kat sini murid dah diterapkan, murid dah diberikan evidence kenapa bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Kemudian, untuk topik bunga kebangsaan ni, murid akan dapat tahu bunga raya ni juga merupakan sebahagian daripada identiti perpaduan. Selain itu,
Pada topik ini juga, murid akan merasa bangga dengan lambang negara kerana bunga raya ni merupakan bunga kebangsaan yang digunakan dalam pelbagai urusan rasmi. Contohnya, bunga raya ni kita dapat dalam Carta Negara, kita dapat dalam muskat yang di Pertuan Agong, kita dapat bunga raya ni pada duit kita, kemudian kita dapat pada kompleks bunga raya. Jadinya kat sini jelaslah yang bunga kebangsaan ni juga merupakan identiti yang melambangkan Malaysia, yang menunjukkan nama Malaysia. Okay. Kemudian kita akan belajar pada topik bunga kebangsaan ni, murid akan dapat memahami bunga raya ni didefinisikan sebagai perpaduan. Seperti yang telah disebutkan tadilah, kerana terdapat 5 kelopak yang melambangkan kepada 5 prinsip rukun negara. Jadi itu sahaja daripada kami berdua untuk pembentangan SJHK 3063. Sekian, terima kasih.